Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Untuk kali ini kita akan tengok subtopik yang kedua dalam bab 4 pembiakan iaitu 4.2 Sistem Pembiakan Manusia. Okey, subtopik 4.2 iaitu Sistem Pembiakan Manusia. Untuk sistem pembiakan manusia, kandungannya ialah yang pertama kamu akan kenal pasti struktur dan fungsi untuk sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan wanita perempuan. Yang kedua, berkomunikasi tentang perubahan fizikal yang berlaku semasa akil balik. Dan yang ketiga ialah kita nak banding bezakan gamet antara gamet jantan dengan gamet betina dalam sistem pembiakan. Baiklah, untuk yang pertama sekali, sistem pembiakan lelaki. Kita akan tengok struktur untuk sistem pembiakan lelaki. Yang ini untuk belajar tau, untuk belajar. Okay, setkan di minda kamu ini untuk belajar. Okay, yang pertama sekali, kalau kamu tak tahu struktur macam mana nak tahu apa fungsi dia? Betul tak? Jadi kita kena tahu mana struktur dia, apa nama dia dan apa kegunaan dia, fungsi dia. Okay, yang pertama sekali, kita tengok pada bahagian atas sekali. Yang ini ialah struktur untuk vesicle semen. Ni struktur vesicle semen. Yang bawah sikit ni lah Challenger prostat. Dan yang ni yang menghubungkan antara testis dan juga urethra ialah ductus sperma ataupun panggil ductus sperma. Yang ni ductus sperma. Yang ni ialah testis. Ini ada dua testis dan juga urethra. Yang ni laluan saluran dekat sini. Dan penis ni pun ataupun penis, orang panggil penis, disebut juga sebagai zakar. Zakar atau penis dekat kawasan yang samalah sini. Sekarang kita akan tengok kepada fungsi untuk setiap struktur yang dinyatakan. Yang pertama, kita tengok vesicle semen. Vesicle semen yang tadi atas kali ni, apa fungsi dia ialah yang pertama, merembeskan bendala yang mengandungi nutrien untuk sperma. Jadi sperma ni ialah antara gamet jantan. Itu ialah satu-satunya gamet jantan. Itu sperma. Jadi dia perlukan nutrien dan nutrien tu didapati daripada bendala, daripada vesicle semen. Okay, yang kedua, urethra. Urethra yang salurannya ni, saluran urethra untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Merujuk kepada buku rujukan yang cikgu baca, sebenarnya pada masa yang sama, dia air kencing dengan sperma tidak boleh dikeluarkan pada masa yang sama. Dia tak boleh berlaku serentak. Dia kalau keluarkan waktu tu keluarkan air kencing saja. Kalau waktu tu dia keluarkan sperma saja. Dia tak bercampur. Okay, yang ketiga, ductus sperma. Ductus sperma ni antara testis dengan urethra. Kedudukan dia antara testis dengan urethra dekat kawasan ni. Yang ni ialah ductus sperma. Fungsi dia untuk menyalurkan sperma dari testis ke urethra. Okay, sebab itulah nama dia sperma, ductus sperma. Dia nak salurkan sperma daripada testis ke urethra. Yang keempat ialah zakar, iaitu yang bahagian hujung ni. Zakar untuk memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan hanya kalau lelaki ni berkahwin dengan perempuan tersebut. Berkahwin saja, okey. Yang seterusnya ialah scrotum. Skrotum tadi cikgu tak nyatakan kan. Skrotum ni sebenarnya lapisan kulit luar yang memegang testis. Ni kat kawasan ni. Dekat je dekat kawasan testis tu. Yang bahagian luar ni ialah skrotum. Fungsi dia untuk memegang dan melindungi testis. Untuk memegang dan melindungi testis. Okay? Yang seterusnya ialah testis. Yang ni ialah yang sangat penting. Sebab testis ialah yang tempat yang menghasilkan gamet jantan iaitu sperma dan hormon seks jantan. Jadi dekat testis ada berapa? Semua ada dua. Yang normalnya ada dua testis. Jadi menghasilkan gamet jantan. Dekat sinilah kawasan sini. Dan last kali ialah Challenger prostat. Challenger prostat dekat mana? Challenger prostat dekat sini, bahagian sini. Untuk menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Jadi sel sperma pun nak kena lindung juga kan. Dan perlukan benda yang berkhasiat juga. Jadi cecair ni ada khasiat yang berkhasiat dan dia melindungi sel sperma. Jadi struktur ni, cikgu harap kamu dapat kenal pasti dekat mana kedudukan dia. Ni ialah antara soalan yang selalu jugalah ditanya kan. Kedudukan, struktur dan juga fungsi dia. Apa fungsi skrotum? Untuk memegang dan melindungi testis. Dari mana sel sperma dibentuk atau dihasilkan? Di testis. Okey, boleh ya semua? Seterusnya kita pergi kepada sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan perempuan, kita tengok satu persatu. Yang ni ialah ovari. Yang berbentuk macam ni, ovari. Ada dua ovari.
Yang kedua ialah tube fallopian. Juga ada 2 tube fallopian macam laluan ni. Yang ketiga uterus kat kawasan sini, tengah ni, kawasan uterus. Yang ni ialah dinding uterus. Yang ni sangat penting, dinding uterus. Dan seterusnya cervix kat kawasan bawah sikit. Dan bawah lagi ialah faraj. Ini ialah sistem pembiakan perempuan. Kita tengok kepada fungsi bagi setiap struktur. Okay, yang pertama, tube fallopian. Tube fallopian ni ada 2 tube fallopian. Dia merupakan tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Dalam kata mudah lah, cikgu suka nak sebut, dia tempat dating lah antara sperma dengan ovum. Jadi kalau sperma masuk ke dalam organ pembiakan wanita, ni hanya kalau berkahwin saja. Bila masuk ke dalam organ pembiakan wanita, perempuan, sperma tersebut akan berenang dan menuju ke sini. Dia akan tengok ada ke tak, dia bukan tengok lah, dia akan bertemu dan bercantum dengan ovum dekat kawasan tube fallopian. Sebab itulah dinamakan tempat persenyawaan antara sperma dan ovum. Yang kedua, ovari. Ovari ni yang ni. Ovari ni tempat menghasilkan gamet betina iaitu ovum dan hormon seks wanita. Okay, yang ketiga, uterus, rahim. Okay, dalam bahasa Malaysia yang mudah sekali, uterus ni kita panggil dia sebagai rahim. Rahim ni penting untuk sebagai tempat embrio membesar dan berkembang. Jadi kalau dah berlaku persenyawaan, bercantum tadi, maka nak embrio tadi dia akan membesar dekat kawasan sini. Kawasan uterus, rahim. Dan yang keempat ialah cervix. Cervix ni dekat kawasan sini untuk mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Kalau berlaku proses lah untuk sperma masuk ke dalam organ pembiakan wanita. Dan last sekali ialah faraj untuk menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Ini dilahirkan secara normal lah, bukan secara orang panggil, bukan secara caesar, bukan secara pembedahan. Ini secara normal. Okay. Kalau cikgu tanya, dekat mana tempat persenyawaan berlaku? Sudah tentu dekat tube fallopian. Dekat mana embrio akan berkembang dan membiak? Dekat uterus. Okay, dekat dinding uterus, dekat rahim ni. Dekat sinilah. Okay. Boleh faham semua? Seterusnya kita pergi tengok untuk perubahan fizikal semasa akil balik. Yang ni bersesuaian dengan peringkat umur kamu sekarang yang sedang membesar. Apa itu akil balik? Akil balik ialah peringkat permulaan untuk sistem pembiakan untuk jadi lebih matang, dan hasilkan sel pembiakan. Yang ni kalau tengok merujuk kepada buku teks. Umur akil balik lelaki lebih kurang daripada umur 14 hingga 17. Manakala untuk akil balik perempuan pula lebih kurang daripada 10 tahun hingga 12 tahun. Perempuan macam lebih cepat matang kan, lebih cepat akil balik berbanding lelaki. Dia setiap orang tak sama. Dia setiap orang ada, mungkin ada sama, mungkin ada tak. Jadi ia sangat unik lah untuk individu. Okay, kalau kamu tengok kawan-kawan kamu sekarang kan, ini secara nak cakap-cakap dengan kamu kan, lelaki dengan perempuan, kalau waktu darjah 6, waktu form 1, siapa lebih tinggi? Perempuan kan? Tapi jangan risau. Bila kamu form 3, form 4, lelaki bila dah akil balik, dia akan cepat tinggi. Lagi tinggi daripada kawan-kawan kamu yang sembahyang perempuan. Macam itulah selalunya lah. Okey. Kita tengok apa perubahan fizikal untuk perempuan dan lelaki. Perubahan fizikal ni sewaktu akil balik. Sewaktu kamu akil balik, yang pertama lelaki, suaranya akan menjadi garau. Peti suara larynx membesar. Peti suara membesar dan suara jadi garau. Hello, apa buat tu? Cikgu tak boleh lah buat. Suara cikgu tak garau kan. Yang kedua, badan. Badan mula tumbuh misai, janggut, bulu di muka, ketiak dan dada. Ini tanda permulaan dia nak akil balik dah ni. Lepas tu, ataupun dia dah akil balik. Yang ketiga, organ pembiakan. Organ pembiakannya ialah testis, menghasilkan sperma dan hormon seks. Bulu tumbuh di bahagian sulit. Zakar dan skrotum mula membesar. Jadi organ pembiakan pun, organ pembiakan pun dah hasilkan sperma dan hormon seks. Lepas tu zakar dan skrotum pun dah besar. Okey, untuk perempuan, badan. Buah dada akan membesar, ataupun kita panggil dia sebagai payudara. Makin membesar. Punggung mulai padat dan lebar. Bulu tumbuh di bahagian ketiak. Organ pembiakan bagi perempuan iaitu ovari akan menghasilkan ovum dan hormon seks. Bulu tumbuh di bahagian sulit, sama juga bulu tumbuh di bahagian sulit sama macam lelaki. Dan bermulanya kitaran haid.
Kita nak haid ataupun orang panggil menstruation ataupun menses ataupun period. Okey, yang itulah. Okey, sekarang kita tengok kepada perbandingan gamet jantan dengan gamet betina. Bila sebut tentang gamet jantan, maksudnya sel pembiakan lelaki. Gamet betina sel pembiakan wanita, perempuan, betina. Okey, untuk kita tengok perbandingannya, untuk sperma, dia merupakan sel yang paling kecil dalam badan lelaki. Kalau dibandingkan dengan ovum, ia merupakan sel yang terbesar dalam badan perempuan. Nampak tak perbezaan dia? Okey. Ada lagi perbezaan ni. Kita tengok satu persatu. Untuk sperma, dia punya struktur sperma. Dia ada bahagian kepala, bahagian tengah dan juga bahagian ekor. Okey, bahagian kepala sangat penting sebab dekat kepala dia ada nukleus. Jadi nukleus ni akan bawa maklumat genetik untuk berlaku semasa persenyawaan nanti. Dia akan bercantum nukleus ni dengan ovum, nukleus ovum bagi wanita. Okey, ekor ni untuk apa? Untuk dia bergerak. Okey, untuk yang kedua, ovum. Ovum pula bentuk dia lebih kurang macam ni. Apa yang ada dalam ovum ialah nukleus. Ada cytoplasma sekali dalam ni. Okey, nukleus pun sangat penting sebab dia membawa maklumat genetik perempuan tersebut. Okey, apakah persamaan antara kedua-duanya? Antara sperma dengan ovum. Persamaannya ialah kedua-duanya ialah sel pembiakan dan membawa maklumat genetik sebab kedua-duanya ada nukleus. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia ialah sperma dihasilkan oleh testis, ovum dihasilkan oleh ovari. Sperma, testis, ovum, ovari. Sperma merupakan gamet jantan iaitu sel pembiakan lelaki. Ovum merupakan gamet betina iaitu sel pembiakan wanita. Okey, sperma boleh bergerak tau sebab dia ada ekor. Tapi ovum tak boleh bergerak. Okey, yang terakhir ialah sel yang terkecil dalam badan lelaki ialah sperma. Sel yang terbesar dalam badan perempuan ialah ovum. Itu ialah perbezaannya. Mudah kan? Kita tengok checklist sebelum berakhirnya sesi kali ini. Yang pertama, kamu dah kenal pasti struktur dan fungsi bagi sistem pembiakan lelaki dan juga perempuan. Yang kedua, kita dah tengok apa perubahan fizikal yang berlaku semasa akhir balik. Dan ketiga, kita dah banding bezakan antara gamet jantan dengan gamet betina dalam sistem pembiakan. Itu sahaja pada kali ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Dan insyaAllah pada masa akan datang, kita akan tengok untuk subtopik yang seterusnya. Okey. Apa yang terkurang itu daripada cikgu sendiri. Dan moga-moga kita dapat sama-sama belajar untuk kebaikan. Terima kasih semua.